pembahagian benda-benda yang najis dan cara membersihkannya. Pembahagian benda-benda yang najis dan cara membersihkannya. Benda-benda yang najis ialah benda-benda yang kotor yang menghalang sahnya salat. Itu makna benda najis ini, kotor, menghalang sah salat. Menurut huraian ulama, benda-benda yang najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, najis yang berat, dia panggil najis mughallazah, iaitulah anjing dan babi dikiaskan kepada anjing, dan keturunan keduanya atau keturunan salah satu daripada keduanya meliputi seluruh badannya dan segala yang terbit daripadanya. Segala benda lah yang mari daripada anjing ni tak boleh guna belaka. Cara membersihkan sesuatu apabila terkena najis yang berat ini ialah dengan jalan disertu. Apa disertu? Dia tak kata sama, iaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya, sama ada di awal atau di akhirnya, adalah dicampurkan airnya dengan tanah. Maka di awal lah baik kan, lepas kita bilah lagi 7 kali, yang kelima, yang keenam itu dah jadi bersih dah. Itu jelas. Yang kedua, najis mukhaffafah. Letak bagi najis mukhaffafah, iaitulah najis ringan. Apanya ringannya? Iaitulah kencing kanak-kanak lelaki yang berumur belum genap 2 tahun, yang hanya diberi minum susu ibunya semata-mata. Jadi kalau kita ada anak laki-laki minum susu mak saja, kalau dia kencing atas kita ke atas mana, atas tilam ke, tak perlu basuh. Cara membersihkannya memadai dengan merenjis air di atas tempat yang terkena kencingnya. Ambil air, renjis atas air itu, tak payah basuh. Sesah untuk budak baby yang belum 2 tahun, yang hanya minum susu mak. Tapi kalau dah makan Nestom lah, Cerelac, apa benda lagi lah nama hari ni, macam-macam benda dah, maka itu berbeza dah hukum dia. Di antara hadis yang menjadi dalilnya ialah hadis yang berikut. Hadis mana? An Abi Samh radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, iaitu kencing kanak-kanak perempuan dibasuh. Jadi minta maaf lah sahabat-sahabat kita yang perempuan, jangan kata dalam Islam ni diskriminasi wanita. Tidak sama sekali. Kenapa dibasuh? Ini soalan panjang. Kalau saya nak hurai di sini, satu ceramah boleh buat tentang perbezaan laki-laki dengan wanita, sebab Allah Ta'ala dah buat dah. Wanita ini kerja dia panjang lagi. Rahim dia ini akan mengandung anak dia, akan banyak kerja dia yang menyebabkan gagah, kukuh dia punya rahim. Maka air kencing dia pun berbeza dengan laki-laki, kuat. Jangan kata diskriminasi, ini persiapan untuk masa depan yang cemerlang. Barulah kita rasa, oh tak ada diskriminasi. Banyak hadis-hadis. Ada satu kitab, kalau nak tengok pergi rumah saya, Al-Furuq Al-Fiqhiyah, 3 jilid kitab. Al-Furuq Al-Fiqhiyah, perbezaan hukum fiqh. Satu benda berbeza hukum. Contohnya ni, air kencing, laki-laki ke perempuan, orang panggil air kencing kan, tapi yang laki-lakinya direnjis, yang perempuan dibasuh. Siapa yang membezakan? Hadis. Kita mari dalam bab batal wuduk nanti. Perbezaan di antara daging unta dengan daging lain. Daging unta, orang tanya Nabi, Rasulullah, kita kena ambil wuduk ke makan daging unta? Nabi kata tawaddak, ambil wuduk. Mari sahabat kata, ya Rasulullah, ada tawadduk min luhumil ghanam, kena ambil wuduk ke makan daging kambing? Nabi kata insyid, mu nak ambil, tak nak ambil pun tak apa. Siapa yang membeza? Dalil. Banyak lagi furuq fiqhiyah, perbezaan ini yang ketara di antara satu cerita, 2 hukum yang berbeza. Menariklah cerita ni. Gilah kalau pergi, saya tak bawa sini berat, kita ada 3 jilid. Daripada beberapa, dan kencing kanak-kanak laki-laki memadai membasuhnya dengan merenjiskan air rata-rata atasnya. Renjih air biar nampak basah tu cukup. Daripada beberapa hadis yang lain dapat dipaham bahawa kanak-kanak laki-laki yang tersebut ialah hanya diberi minum susu sahaja. Yang dah makan tu lain, makanan lain tak boleh. Kategori yang ketiga, najis mutawassitah. Najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan ini tolak 2 perkara tadi. Tolak air kencing kanak-kanak 6 bulan yang belum makan. Tolak najis mughallazah, anjing dengan babi. Yang lain tu dia kira najis mutawassitah.
iaitu darah, nanah, muntah, tahi, kencing, arak, bangkai dan lain-lain lagi, sebagaimana yang diterangkan di panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kitab fiqh ni adalah yang ni kata suci, kita pun tak nak bahas cara terlalu panjang, memadai dengan cara kita. Baik, kita mengenali pula satu-satu najis ini. Mengenai darah, ada diterangkan seperti berikut. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahu thumma tusalli fihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid. Darah haid wanita yang mengenai baju atau pakaian. Mana darah tu kena kain. Macam mana nak basuh? Nabi kata, hendaklah perempuan yang bertanyakan hukumnya itu menghilangkan kesan darah. Jadi ambil air, kesan darah itu dengan yang sebut, kalau darah tu ada kering situ, buang dulu. Kemudian menggosoknya dengan air. Kemudian membasuhnya. Kemudian ia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Sama masalah. Maknanya darah ini kena buang dia punya zat tu, kemudian dibasuh, kemudian boleh pakai balik. Itu dalil menunjukkan perkara yang tersebut. Habislah kita perkara-perkara najis yang kita nak basuh. Senang ya tu. Apa yang jadi masalah? Cuma masalah timbul panjang lah. Kalau orang beli rumahnya yang diduduki oleh bukan Islam, kena samak habis dah. Bawa satu trailer, satu lori air, dia sembuh habis dengan dia panggil samak tu. Wallahu alam. Kalau kita tengok, tak ada pula cerita-cerita zaman dulu para sahabat radhiyallahu anhum bila dia beli rumah daripada orang bukan Islam, dia pergi basuh 7 kali dulu. Cuma Nabi kata iza walagha fi ina'i hadikum, bila anjing itu jilat bekas kamu. Kita bekas. Kita tengok pula kepada tajuk beristinja. Tajuk beristinja. Beristinja sebagaimana yang sedia maklum, ialah bersuci daripada najis setelah seorang itu selesai membuang air kecil atau air besar. Mana bila buang air, dua air jenis air ini kecil ke besar, maka wajib dia kena istinja. Menurut hadis-hadis yang menerangkan caranya, bahawa selain daripada air, dibolehkan juga beristinja dengan batu. Ini masyhur lah daripada dulu lagi, batu. Menurut huraian ulama, dibolehkan juga beristinja dengan benda-benda yang lain daripada batu, asalkan benda itu kesat, bersih dan tidak dilarang. Jadi macam kita hari ni, kalau bawa batu masuk dalam tandas, sombak habislah tandas kita dah. Mak gak pun marah, pak gak akan marah. Batu apa ni? Sombak habis tandas aku lah. Macam mana nak buat? Maka para ulama mengatakan boleh kita ganti dengan batu itu, iaitulah kertas yang keras. Kertas tandas tu yang kuat. Yang lembut, yang lembek tu tak jadi, melekat situ. Cara yang orang panggil yang keras sikit. Ni dia kata boleh belaka, asalkan benda-benda itu kesat, bersih dan tidak dilarang. Tetapi cara beristinja yang sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya ialah dengan menggunakan kedua-duanya sekali. Maknanya kesat dulu dengan kertas atau dengan batu, barulah kita basuh dengan air. Itu cantik. Yakni dengan benda kesat dulu kertasnya, kertas misalnya. Tengok Syekh pun sebut dalam kitab dia ni, kertas tandas tu lah. Kemudian disertakan dengan air, itu yang terbaik. Barulah tak bonok kita dah. Sebagaimana kebersihan jasmani, maka kebersihan rohani juga diutamakan oleh Islam. Dengan sebab itu sebelum kita melangkah masuk ke tempat buang air atau tandas, disunatkan berdoa, memohon semoga Allah melindungi kita daripada segala perkara yang buruk dan keji, terutama yang datangnya daripada angkara syaitan dan suku sakaknya, geng-gengnya yang biasanya bersarang di tempat yang kotor. Karena itulah masuk tandas ini kita kena baca dulu, baca doa, halau syaitan. Syaitan duduk situ, jangan main. Ni masuk tandas ni. Masa tu ada setengah orang ni, tandas rumah saya besar, tempat saya relax kat situ. Dia duduk baca, buat tafakur, buat apa dalam tandas, orang tahu gitu. Syaitan duduk situ. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala
qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat dah? Kau tak ingat? Kena ingat lah, hari-hari masuk ni 4-5 kali sehari masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat. Kalau tak ingat, saya nak hantar balik pasti semula. Hadis ini dalam Bukhari, alhamdulillah. Daripada Anas katanya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak masuk ke tempat buang air, baginda berdoa dengan sabda, dengan bacaannya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada segala yang buruk dan keji, dan juga daripada syaitan khubus, syaitan jantan, wal khaba'is, syaitan betina. Syaitan ni ada dua, jantan ada, betina ada. Jadi hamba belakang tu bik. Sekali dengan anak-anak dia, jangan duduk kacau dalam ni. Jadi kalau kita tak baca doa ni, kita masuk tandas, bahaya. Mana kita duduk bincang ni. Pasal tu dalam tandas ni banyak mikir karut. Betul tak? Belum masuk tandas tadi, duduk mikir nak pergi masjid. Keluar-keluar tandas tak jadi, nak pergi pasar malam pula. Sah dah tu. Masuk tak baca doa. Pasal syaitan duduk kacau dia. Pergi masjid buat apa? Malam ni pasar malam, offer banyak-banyak ni. Dah, supermarket banyak offer sekarang ni. Allahu akbar, say saja hujung tahu ni. Tukar dah kita, tak ada gini dengan ceramah pula. Ini. Dan kita kena ingat berapa ramai orang-orang yang rebah dalam tandas. Sebab itulah hikmah dia masuk dalam tandas ni kaki kiri, keluar kanan. Sebab apa? Biasanya orang yang rebah, dia nak mati, dia akan rebah belah mana? Belah kiri kan belah kanan? Mana ada doktor sini? Ada yang menyebut tentang perkara ini, ihsa' lah dia kira. Satu perhatian, dia kata dia akan rebah sebelah ni dulu. Jadi kalau kita nak masuk, nak keluar tu maknanya cepat belah ni. Lepas tu bila lagi masjid, masuk balik kanan. Tapi yang sebenarnya itu semuanya yang betul, yang tepatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suruh masuk kanan masjid, masuk tandas kaki kiri. Setelah keluar dari tempat buang air, baginda memohon keampunan Allah Taala seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal gha'id qala ghufranak. Kata ghufranak. Ingat dah? Selagi tak ingat, jangan masuk tandas hari ni. Hafal hak ni dulu baru masuk. Sebab masa nak masuk tak apalah kita baca buku, takkan nak keluar cari buku dulu nak keluar ni. Berhak kita suruh anak tayang ke atas. Mak nak baca, jangan. Ghufranak. Aisyah kata biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang air, baginda akan menyebut ghufranak. Maksudnya keampunanmu ya Allah yang aku harapkan. Sebab apa? Tengok di bawah tu. Hadis ini riwayat Tirmizi dan lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan Allah Taala pada saat yang demikian ialah kerana baginda menyatakan kelemahannya, tidak dapat bersyukur sebagaimana yang sewajibnya terhadap nikmat Allah yang telah memberi kemudahan mendapat rezeki, dan setelah rezeki itu dimakan dan tubuh badan mendapat faedah daripadanya, lalu diberi kemudahan pula untuk mengeluarkan hampasnya. Maka bila kita keluar daripada tandas, kita kata ghufranak, sebab kita boleh keluar, boleh selesaikan masalah kita dengan baik, tak payah panggil ambulan mari angkat kita. Macam mana kalau tak keluar? Tidak panggil ambulan mari, ambulan mari, maka itu dia syukur. Itu satu tafsir. Satu tafsir yang lain lagi, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyan. Nabi kita menyebut nama Allah Taala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan Nabi kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kecuali dalam tandas. Dalam tandas tak boleh sebut. Maka bila dia keluar daripada tandas, terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucap kalimah tersebut, ghufranak, keampunan engkau ya Allah kerana aku terputus seketika daripada menyebut namamu. Itu tafsir yang lain, boleh tanda di situ. Ini tafsir dalam kitab-kitab hadis yang menyebut tentang hikmah kenapa dibaca sedemikian. Sama juga waktu kita belajar solat dulu, ingat tak? Selepas solat, lepas bagi salam, Nabi baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Sebab apa?
Baru ya khatam musalli ni. Sebab Nabi bimbang dalam solat tadi ada kekurangannya, maka terus bagi salam, astagfirullah, minta maaf ya Allah kalau ada kekurangan. Pasal itulah saya kata satu kerugian bagi kita kalau kita tak baca doa ni, sedangkan kita memang confirm 100% terdapat kekurangan yang amat banyak dalam solat kita. Ke siapa dia tak mengaku hari ni? Malu muka tak mengaku dah. Memanglah solat kita ni nak sara mana, kita tahu dah. Belajar tu kak, kursus motivasi tu kak, masuk camp solat berapa puluh kali masuk dah, khusyuk setara tu jugalah. Dia bukan duduk di camp, duduk di hati kita. Generator kita tu hati. Kalau hati tenang, hati bersih, khusyuk akan datang. Allahu Akbar. Ini yang kita rasa perlu kita, ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ni perlu pada istighfar pala. Sebab kita istighfar dengan mulut, ya hati tak tahu ke mana. Jadi kita perlu istighfar lagi, perlu lagi. Allah. Baik. Itu bacaan, hikmat bacaan ini cukup besar. Nabi kita kata ghufranak, aku minta ampun ya Allah. Sama ada kerana dalam kitab ini mengatakan itu tanda syukur. Ada lagi kitab lain mengatakan ghufranak di sini Nabi kita mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla kerana dia tak dapat menyebut nama Tuhan dalam keadaan yang tersebut. Baginda juga dalam saat yang demikian pernah melahirkan kesyukurannya seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ini mencabar sikit panjang ni. Boleh baca? Kata alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Artinya segala puji yang tertentu bagi Allah yang telah mengeluarkan, menghapuskan perkara-perkara yang membahayakan daripada menimpaku dan dijadikannya daku sihat wal afiat. Memang bahaya kalau tak keluar makanan. Cuma hadis ini riwayat Ibnu Majah, dalam kitab ni kata hadisnya hasan. Hadis hasan di sini mengikut penilaian Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar. Ibnu Hajar kata hasan. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Khulasah mengatakan hadis ini dhaif. Jadi tak ada masalah lah. Dalam bab kita nak beramal, ada ulama kata hasan, ada ulama kata dhaif, maka kita terima pandangan ini. Boleh baca. Jadi balik ni ambil, tulis besar-besar, letak stiker dekat tandas tu. Biar nak masuk baca, nak keluar pun baca. Buku-buku tentang bacaan ini saya dah sediakan kepada para jemaah. Nama dia perisai. Tak dengar tu, tak kena kau tak kenal buku ni. Perisai Muslim dah ada dah. Alhamdulillah, kita dah ada dah ustaz. 3 kali beli dah, baca tak lagi. Tu ya jadi masalah kita nya. Beli semangat sungguh, baca lemah lalu. Lepas tu saya tanya baca, saya tanya beli. Baik, tak apalah, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya semangat untuk beramal dengan sunnah itu sudah ada dalam jiwa kita. Balik buka. Perisai Muslim ini kata Al-Imam Abu Amr bin Salah, seorang ulama hadis yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, mengatakan siapa yang beramal dengan zikir wazaiful yaum, zikir yang bersifat harian ini, zikir pagi, zikir petang, zikir masuk tandas, doa keluar tandas, nak makan, nak duduk dengan isteri, nak naik kenderaan, turun naik rumah, zikir ikut pergerakan ini, orang ini sudah dikira az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, sudah dikira orang yang berzikir, laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang berzikir banyak. Nak tak nak kita? Beli kitab Musalli perisai itu, tak dalam poket siang malam. Nak pergi ziarah orang sakit, cari mana bab orang sakit. Tak. Selit siap-siap dah. Jumpa dengan dia, buka beg, baca doa dulu. Subhanallah, ini nak pergi tempat orang kahwin, baca doa orang kahwin. Barakallahu, tapi jangan tukar tempat, sudahlah. Lama pergi dia mai azamallahu ajrakum. Tuan rumah kata aku mati bila pula. Nah, jangan tukar tempat. Kita ni kadang-kadang belajar biar sudah. Pasal tu ulama kata takziah dengan tahniah tu lain. Tahniah untuk orang yang gembira, takziah untuk orang duka cita. Tapi semua tu doa. Kalau kita pergi baca doa takziah kepada orang gembira pun tak salah. Azamallahu ajrakum, Allah Taala beri pahala besar pada kamu. Tapi tempat tak kena lah. Orang duk suka pergi ayat mati pula berapa kan. Alhamdulillah kita kena belajar betul-betul. Habislah kita.
Hadis ini menarik perhatian supaya tiap-tiap seorang bersyukur terhadap dua nikmat yang tersebut, iaitulah nikmat pati makanan yang memberi kesihatan dan nikmat kemudahan membuang hampasnya yang membahayakan jika dibiarkan lama terpendam. Cantiklah. Ini semua ni dipanggil motivasi belaka ni. Jangan kita ingat motivasi ni kena pergi camp tu camp ni bayar 40 100 200 1000 pun ada bayaran. Ini motivasi kita. Motivasi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah yang terakhir pada dalam perbincangan kita ini iaitulah masalah bejana. Apa dia bejana? Bekas. Masalah bekas. Masalah bekas bejana atau tempat, iaitulah tempat air minum, tempat air sembahyang dan lain-lainnya. Mana tempat kita minum, bekas dia. Tempat nak ambil wuduk, bekas dia kan. Masing-masing ada bekas. Bejana bekas lah, saya terjemah terus dengan nama bekas. Mungkin pendengar orang yang tak ada kitab ni kata apa pula bahasa Abu Anah ni. Bekas itu pula ada diperbuat daripada kulit binatang. Tengok. Orang Arab ni sampai hari ni pun, cuba pergi tengok, kalau nak beli madu, yang paling mahal sekali, duk dalam bekas, dalam kulit kambing tu. Perasan tak? Orang-orang umrah, duk gantung tu. Seekor kambing dia tengangor situ gantung dah. Ada kaki dia, kepala dia tak ada. Itu paling mahal sekali, sampai 600 kilo. Sekilo madu. Jadi kata orang, madu disukai oleh isteri, tapi bermadu itu dimarah oleh isteri. Sebab madu ni sihat kan, isteri pun suka, tapi bermadu jangan. Perang dunia ketiga kita. Sekali-sekali gurau tak apa dah. Kau muslimat marah dah. Jangan marah. Dibuat daripada kulit binatang dan ada yang dibuat daripada benda-benda logam, besi, tembaga, timah ataupun benda lain, emas dengan perak, ataupun daripada batu-batu yang mahal. Baik, perbincangan kita yang pertama iaitulah bekas daripada kulit. Bekas daripada kulit, oleh kerana kulit binatang ada yang suci dan ada yang najis, maka hadis yang berikut menerangkan hukum syarak mengenainya. Hadis yang pertama dalam kitab kita, hadis yang ke-24. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihab faqad tahura. Hadis riwayat Muslim. Artinya, apabila kulit binatang bangkai itu disamak, maka menjadilah ia bersih suci. Bila kulit itu disamak, maka boleh digunakan. Tahur, suci. Jadi suci itu boleh lah. Nak buat salat pun boleh, nak buat bekas makanan pun boleh, dan sebagainya. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, iaitulah an Salamatu ibnul Muhabbik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dibaghu juludil maitati tuhuruha. Artinya sama. Ini baru sama kulit ni. Kalau kata sama kepada anjing tadi, la khata. Sama pembersih kulit-kulit bangkai menjadi sama alat-alat kepada pembersih kulit-kulit bangkai, menjadikannya bersih dan suci. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kedua-dua hadis tersebut ialah sebahagian daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil bahawa kulit-kulit bangkai itu akan menjadi bersih suci apabila disamak. Banyaklah. Pernah Nabi kita lalu sekali, kambing kepunyaan isteri dia Maimunah mati, terguling situ. Dah mati jadi bangkai, nak ambil makan tak boleh. Nabi kata, halan tafa'tumu. Kenapa kamu tak menafaatkan dengan kulit dia? Kenapa tak menafaatkan dengan kulit dia? Kulit dia walaupun dia dah mati, kulit dia boleh digunakan, isi dia tak boleh makan. Maka bila disamak kulit boleh dimakan, itu tidak termasuk anjing dan babi dan keturunannya atau keturunan salah satu daripada keduanya yang memang najis berat. Mengikut dalam fiqh Syafi'i, anjing dengan babi ni kembar siam yang tak boleh dipisahkan. Daripada asal mulanya semenjak ia hidup lagi, dan kerana itu kulitnya tetap najis walau dengan disamak sekalipun.
timbul banyak isu kulit babi. Tak apa kau sebut babi, kena sebut khinzir. Babi lah, nama dia babi, nak sebut apa lagi? Allahu akbar, payah. Khinzir babi. Kalau kata khinzir itu apa? Babi. Jadi babi juga akhirnya kan. Dia babi ni bagi kita lah, orang Islam ni, orang Melayu khasnya. Nama dia nak sebut pun susah. Siapa tak boleh sebut babi, kena sebut khinzir. Kata kalau sebut khinzir, orang tanya apa benda khinzir? Babi. Jadi hak tu jugalah jadi. Baik, dia panggil lambang kepada keburukan babi ni. Memanglah benda tu kotor sungguh dia dengan makan dia. Jadi babi ni kulit dia comel, cantik. Banyak dah orang buat beg, kasut, apa lagi? Segala benda dikait dengan babi. Buruh gigi harga RM2 pun. Bulu babi juga, kata mana ada bulu babi. Itu kita kadang-kadang terlalu Melayu sangat, kita ni pun payah juga. Dia panggil. Baik, kalau sekiranya saya tak suruh pergi beli ni, sekiranya terlepas pandang, dah lama dah guna beg ni, lama dah guna apa ni tadi, kasut ni, pergi solat dah, pergi apa kita nak buat benda-benda yang lepas? Maka pandangan ulama, di antaranya Asy-Syauqi yang menyebut khilaf masalah ini, yang kata qiyas ini tidak kuat, mungkin itulah yang kita pakai untuk yang lepas. Tapi kalau nak pergi beli depan, saya kata la. Ulama pun telah qiyas ini bukan qiyas suka-suka macam kita main-main lah. Mereka telah qiyas dengan ilahnya, dengan perbahasannya yang begitu panjang. Kalau sengaja nak pergi cari kulit ni, la, tak payah. Tapi yang terlepas, macam mana kita nak kata qada balik solat, panjang cerita. Maka kita mengatakan pandangan yang melonggarkan tadi bolehlah untuk menyelesaikan masalah lepas. Mudah-mudahan hilang was-was. Banyak was-was ni orang tanya, ustaz macam mana saya tak perasan pula beg saya ni kena 3 tahun 4 tahun dah saya duk letak kain apa ni telekong dalam tu, rupa-rupa ni baru tahu. Allahu akbar, macam mana nak buat? Jadi terimalah pandangan yang kata tadi untuk membebaskan yang lepas, tapi untuk masa depan kita berhati-hati insya-Allah. Maka anjing dengan babi dan keturunannya atau keturunan salah satu daripada keduanya yang memang najis mughallazah, najis berat daripada asal mulanya semenjak ia hidup lagi, dan kerana itulah kulitnya tetap najis walau dengan samak sekalipun, samak pun tak jadi. Macam ada orang tu, dia kata dia sembelih anjing, baca bismillah, jadi tak jadi? Tak jadi dah, dia memang asal dia begitu. Dia tak usah baca bismillah, tak baca bismillah pun tak jadi dah. Baik, tamak kita dalam isu bekas daripada kulit. Ini ringkaslah, kalau nak bahas panjang-panjang lagi. Yang kedua, bekas daripada emas dan perak. Bekas daripada emas dengan perak ini boleh kita bincangkan sikit tengah hari ni dalam perbincangan kita ni. Di antara bekas-bekas yang berasal daripada logam, ni apa dia? Maka bekas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah dilarang menggunakannya. Ingat, bekas yang dibuat daripada emas dan perak dilarang daripada menggunakannya berdasarkan antara lain hadis yang berikut, iaitulah hadis Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi kata, jangan kamu minum daripada bekas emas dan perak. Ingat ni, laki-laki dan perempuan semua. Jangan orang perempuan kata, laki-laki saja. Tak. Dia boleh pakai cincin, boleh pakai gelang, boleh pakai rantai emas, tapi nak minum, makan dalam bekas emas dengan perak, tak. Semua laki-laki dan perempuan. Dan janganlah kamu makan dalam pinggan-pinggan hidangan yang diperbuat daripada emas dan perak, kerana ia digunakan oleh mereka, golongan hartawan kaum kafir yang sombong takbur di dunia, dan akan diuntukkan kepada kamu menggunakannya di akhirat kelak sebagai balasan ketaatan kamu. Nabi kata, Nabi kita sebut illah di sini, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Mereka guna dunia sebab akhirat mereka neraka jahanam. Kalau dia tak masuk Islam, kan? Maka kita akan guna di akhirat emas dengan perak. Jangan duk bimbanglah muslimat kita.
Tak boleh pakai atas dunia, pakai di akhirat. Tapi jangan sampai kena kelentung. Dengar cerita kena kelentung. Dia kata mana-mana orang perempuan yang benarkan suaminya kahwin seorang lagi dengan baik, maka dia dapat payung mah Siti Fatimah. Dapat dah? Ada orang tanya saya, betul ke ustaz? Kata buat apa payung mah Siti Fatimah? Dulu dalam syurga ni bukannya ada panah apa-apa ni, cara kena payung lagi ya. Semua dalam syurga tu mah. Awak nak mah ada, nak perak ada. Kita suruh benar suami kahwin lain, tapi nak tipu dengan hadis Fatimah tu tak ada lah, dengan payung Siti Fatimah. Nah, benda halal benda tak ada masalah apa-apa, buat. Tapi nak cerita tu kadang-kadang mengaitkan dengan Fatimah, nak mengaitkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mesti ada fakta, biar dia punya ada kesahihan maklumat, baru kita boleh kaitkan. Tapi orang perempuan ni kau percayalah dia nak payung Siti Fatimah, dia tak tahu semua benda katil lah, apa benda dalam syurga tu emas, kan dia Tuhan sebut dalam lana fil akhirah, kita punya di akhirat. Dalam hadis yang lain ditegaskan lagi larangan itu seperti berikut. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang minum daripada bekas perak sebenarnya ia pada hari akhirat nanti menyedut api neraka dalam perutnya. Atau saya tunjuk kaya lah, setara manapun, macam kita bekas mah ke perak ke pinggang makuk yang tak guna buat perhiasan tu pun, kalau dia terlibat dengan makan, dengan minum, sekali-sekala lah, tak boleh, tidak dibenarkan. Hadis-hadis ini menjadi dalil tentang haramnya menggunakan bekas daripada emas dan perak untuk dijadikan tempat makan dan minum. Larangan ini meliputi kaum lelaki dan perempuan. Tujuan larangan yang tersebut antara lain ialah untuk membersihkan rumah tangga daripada kemewahan yang terkeji. Jadi Nabi kita nak ajar supaya umat Islam ni zuhud, tidak terlalu tamak kepada kemewahan dunia yang sementara ini. Tuan-tuan, para jemaah boleh tengok risalah yang saya keluarkan, satu tajuk, nama dia Hukum Menggunakan Emas dengan Perak. Jadi kita jelas dari sini, dalam hadis ini menceritakan kepada kita nak guna emas dengan perak sebagai bekas makan dan minum, maka dianya halal, maka dianya haram bagi kedua-dua pihak, laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau untuk perhiasan, emas dengan perak sekalinya boleh untuk perempuan, tidak boleh untuk laki-laki. Jadi itu orang perempuan dia jenis perhiasan, maka dia boleh guna. Maka guna barang emas untuk laki-laki tak boleh sama sekali. Hukum memakai barang perhiasan daripada perak untuk laki-laki. Laki-laki boleh tidak guna cincin daripada perak? Jawabnya, lelaki tidak dilarang memakai cincin perak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya. Anas kata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar surat kepada Rom, sahabat-sahabat beritahu, ya Rasulullah, Rom tak akan terima surat yang tidak ada cop mohon. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil cincin peraknya. Ia bagaikan seperti aku melihat sesuatu yang berkilat di tangannya dan diukir dengan perkataan Muhammad Rasulullah. Maka Nabi kita ada cincin perak di tangan. Ini menunjukkan boleh kita guna cincin perak untuk laki-laki. Emas dengan perak untuk orang perempuan tak jadi masalah. Timbul lagi masalah platinum. Platinum kan dia panggil. Yang emas putih tu. Emas putih lain, platinum lain. Kena bezakan di antara dua. Hukum emas putih, adapun hukumnya sama seperti emas biasa yang berwarna kuning. Emas putih dia emas, warna je putih. Untuk menjawab persoalan ini, emas putih adalah campuran logam emas dengan logam-logam lain dalam kuantiti yang berbeza. Emas putih sebenarnya adalah pancalogam yang berbeza dengan platinum, walaupun dari segi warnanya sama, iaitulah putih. Maka kesimpulan yang dia buat ini, emas putih itu tak boleh digunakan kerana dia emas, walaupun dia campur dengan benda lain. Adapun platinum, ia sejenis logam yang berlainan, maka platinum itu boleh diguna pakai, tak jadi masalah. Emas putih jangan pakai untuk orang laki-laki. Saya rujuk muzakarah fatwa kebangsaan tahun yang ke-52, haram memakai emas putih ke atas golongan laki-laki. Majlis fatwa kebangsaan dah tahun 2002 lagi. Pasal itulah saya suka sangatlah Muslimi ke, muslimat ke, muda ke, tua ke, yang suka main internet ni, pagi-pagi buka satu tajuk majlis, tajuk dia tolak fatwa. Fatwa ni majlis fatwa yang telah diputuskan oleh ni pihak majlis fatwa Malaysia.
Banyak hukum-hukum dia. Kadang-kadang yang 10 tahun lepas kita kata ada dah sini, kita tak aja baca. Ada buku-buku dia tapi payah dah dapat. Yang senangnya tengok dalam e-fatwa, sudah ada di situ. Timbul lagi soalan hukum memakai swasa bagi lelaki. Swasa boleh pakai tak? Sebagaimana dalam emas putih tadi, pertamanya kita harus tahu apakah itu swasa. Apakah itu swasa? Swasa adalah campuran bersama logam emas dan perak atau tembaga. Ia mungkin mengandungi unsur logam emas yang sedikit berbanding perak dan tembaga, atau mungkin sebaliknya, yang jelasnya ia terdiri daripada logam emas sebagai salah satu daripada unsurnya. Mana swasa ni walaupun dia bercampur-campur tapi ada emas dalam tu. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, adalah haram memakai cincin emas bagi laki-laki dengan ijma' ulama. Ini satu kategori. Begitu juga haram jikalau ada setengahnya emas dan setengahnya perak, sehingga berkata sebagian ulama besar Syafi'i adalah kerigi cincin itu daripada emas atau bersadu dengan sedikit emas, maka ia tetap haram juga kerana umumnya hadis. Jadi walaupun sedikit, kalau ada emas tak boleh. Contohnya hari ni dalam jam kita, jam tangan ni, orang yang mahal-mahal ni, dia tulis berapa K kat belakang tu. K tu mana karat emas. Kalau ada karat tu, kalau orang suami beli, isteri tolong pakai, dia ada emas. Sama juga dengan pen. Kalau pen ni ada emas, tak boleh pakai. Ini bukan emas ni, saja warna ni. 2-3 hari lagi hilang dah. Baik, emas tak boleh. Maka itu tak boleh digunakan untuk laki-laki, kerana laki-laki tak boleh berhias dengan alat-alat yang ada emas gini. Cuma dibahaskan menurut laporan panel kajian syariah JAKIM tahun 2000 mengenai hukum memakai swasa bagi laki-laki adalah haram. Cincin swasa adalah campuran daripada dua unsur logam, iaitu emas dan perak. Oleh kerana cincin swasa campuran emas lebih daripada perak, maka ia dihukumkan emas dan haram dipakai oleh laki-laki. Wallahu a'lam. Itu di antara perbincangan. Cuma satu je orang laki-laki boleh pakai emas ni, apa dia? Gigi. Ada yang mengatakan gigi emas boleh pakai, kerana kalau pakai gigi lain mungkin dia akan jadi busuk. Zaman dulu, tapi sekarang ni selesai dah masalah emas dengan adanya gigi plastik yang ada hari ni. Tak sedut emas-emas lah, keluar daripada khilaf, itu senang kan. Zaman ada seorang sahabat zaman dia, Arfajah tak silap, hidung dia tercabut waktu kena pedang, maka dia buat daripada perak jadi busuk. Bila beritahu kepada Nabi, Nabi benarkan dia guna emas untuk nak tampal dia punya hidung dia yang cari itu. Jadi kita kata hari ni alhamdulillah, orang laki-laki kalau pakai emas bertakwilkan yang tadi, gigi dia kita tak kata masalah, tapi yang terbaiknya tak payah guna emas, sebab hari ini sudah ada alternatif lain yang lebih baik daripada emas, iaitu gigi yang warna pun putih, taklah nampak pelik sangat. Saya bila sebut gigi emas ni, saya teringat kepada cerita orang-orang Afrika yang pergi haji. Dengar ada cerita itu kan? Tak tahu dia punya mazhab dia, bila sampai di Madinah dia akan pergi cari, dia pasang gigi emas walaupun seputung gigi di Madinah. Jangan buat jemaah haji kita ni. Lama ada pula tabah haji pening pula, hilang ke mana pagi-pagi orang jemaah Malaysia ni, rupanya buat gigi emas kat Madinah lah. Itu sebahagian daripada Afrika. Kawan-kawan saya cerita, mau tahu dia sebab apa kedai gigi banyak dekat Madinah ni. Saya kata tahu, musim haji kami terpaksa kena bawa orang ni, perempuan ke laki-laki ke, dia pergi pasang gigi emas. Memang masyhur bagi dia. Balik Madinah tu, oh ini emas punya Madinah punya made in. Jangan macam-macam puak ni. Jadi yang selamatnya orang laki-laki boleh pakai emasnya, iaitulah warga emas. Itu sesama masalah. Tak ada siapa pertikaikan dia. Warga emas sah dah boleh pakai dah. Ada orang pertikai? Tak ada orang pertikai. Cuma kita pula tak nak jadi warga emas dah. Pasal itulah mula-mula timbul isu warga emas dulu, saya bergurau dengan pihak kerajaan. Saya kata emas mana boleh pakai laki-laki, orang perempuan je pakai emas. Terkejut dia. Habis nak tukar apa ustaz? Kata saya, syorkanlah kita tukar warga kubur. Dia kata tak ada orang nak jadilah macam ni. Kan orang 60 tahun ke atas warga emas ni. Dekat, kalau kata warga kubur tu lebih sesuai lah sebenarnya, tapi sensitif lah sangat macam kita ni tak peka sangat. Sama juga dengan orang nak, kan dalam adat ziarah orang sakit, di antara adat ziarah orang sakit ni, jangan kita bawa pemandi mayat pergi ziarah orang sakit. Dia kata mari dah dia ni baru sakit sikit, jadi masalah juga, menimbulkan masalah dari sudut psikologinya lah. Baiklah, bekas yang terakhir dalam perbincangan kita, yang ketiga, bekas orang kafir. Oleh kerana bekas orang kafir meliputi pinggan mangkuk, cawan, gelas dan perak belanganya,
Kena belanga apa dia? Yang laki-laki kena belanga. Belanga kena. Tak apa nak cari tahu, nak pergi museum baru jumpa ni. Biasanya bergeluman dengan benda-benda najis. Dia minum arak, dia makan babi. Maka hadis yang berikut menerangkan hukumnya. An Abi Sa'labatul Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli alkitab afa na'kulu fi aniyatihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Jadi Abu Sa'labah bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami berada di bumi di bumi negeri yang banyak Yahudi dan Nasrani. Biasanya pokok ni makan babi. Oleh itu, boleh ke kami makan dalam bejana dalam bekas mereka? Mana dia minum arak ke? Boleh makan. Baginda menerangkan dengan bersabda, jangan kamu makan dalam bekas-bekas mereka kecuali kamu tidak dapat yang lain. Jika demikian, maka cucilah bejana itu dan makanlah di dalamnya. Jadi dalam kitab kita ni, dia mari hadis, dia tak cerita kepada kita, maka kita mengatakan kalau bekas orang kafir macam kita hari ni, sebahagian daripada restoran-restoran campur gaul kan, ada orang bukan Islam, ada orang Islam. Jadi tak payahlah pihak restoran tu sediakan dua jenis pinggan, yang warna hijau ni muslimin, yang warna merahnya untuk non muslim. Tak ada, tak payahlah kata pinggan tu pastikan yang Melayu makan. Restoran yang paham keluar balik kau lah senang apa. Jadi tak payahlah kita. Nabi kata kalau bekas tu dibasuh boleh kita gunakan, tak ada jadi masalah. Alhamdulillah, inna dina yusrun. Agama ini bukanlah satu benda yang payah. Kalau kita memayahkan dia, kita menyusahkan dia, maka kitalah yang susah sebenarnya, bukan agama itu susah, kita menyusahkan kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembicaraan kita dalam bab 1.3, iaitulah tentang wudu dalam masalah ini. Sebelum daripada itu, saya tengok ada beberapa soalan daripada para jemaah. Soalannya, adakah boleh setiap doa zikir selawat hanya dalam hati saja? Jawab dia adalah, zikir itu ada 3 kategori. Yang pertama zikir dengan lidah, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan anggota. Maka zikir itu bila sebut zikir dengan lidah, dengan hati itu berfikir. Zikir hati itu berfikir kepada makna zikir itu sendiri. Kita mikir, kenapa aku ni? Allah Ta'ala ajar bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mikir, maknanya Allah Ta'ala peringatkan aku, bila bangun daripada tidur, mu akan kembali kepada Allah. Nak pergi mana tengah hari itu pun, ingat Allah. Itu dipanggil zikir dengan fikir. Jadi kalau sebut zikir, zikir dengan mulut. Cuma tengok keadaan lah. Kalau orang ramai, jangan duduk zikir kuat-kuat. Kalau kau tak ada orang, boleh kita kuat sikit, tapi jangan kuat sangat. Soalan yang kedua, apakah perlu dibasuh lantai yang dipijak atau dinding atau kaki kita yang disandar anjing? Anjing mari kena dengan kita. Jadi kalau tengok dalam kitab fiqh ni, kitab fiqh Syafi'i ini, mana kalau kena anjing itu kenalah basuh, bukan samuk kena basuh. Tapi dalam hadis kata iza walagha, kalau anjing itu jilat baru jadi. Sebab daul kalab ni mari daripada air liu dia, air liu anjing tu. Yang kedua, soalan seterusnya, apakah hukumnya menggunakan dan minum air dari tangki najis yang telah diproses di Singapura? Adakah air ini suci untuk diminum? Nak minum ke? Nak minum? Isu ni dia panggil masalah istihalah. Istihalah ni benda najis yang telah diproses. Bila diproses, maka tak ada lagi najis, telah dibasuh. Alhamdulillah, sewaktu timbul isu ni 2-3 beberapa tahun lepas, ana telah semak fatwa kerajaan Arab Saudi. Fatwa dia 30 tahun lepas, waktu dia nak kitas semula air yang banyak diguna di Mekah, dia kurang air, dia semak semula kitas semula air di Mekah itu, di Arab Saudi seluruhnya. Maka majlis fatwa dia kata, sekiranya air itu telah bersih, tidak ada sebarang kotoran, tidak ada sebarang najis, kembali semula kepada air macam mutlak, maka sah kita guna ambil wudu
cuma tidak digalakkan untuk minum kerana terlalu banyak bahan kimia sewaktu proses istihalah, takut membahayakan kesihatan. Dari sudut sah fiqh, sah. Jadi kalau Singapura, maaflah, tak saya sebut nama lah, mana-mana tempat pun kalau proses itu telah menjadikan air itu mutlak semula, tak ada bau, tak ada rasa, tak warnanya, balik, tak ada masalah, insya-Allah kita boleh gunakan. Jadi orang Arab tu nampak ya macam kampung Badui ya. 30 tahun lepas dia dah bincang tajuk ni. Kita kadang-kadang tengok Arab ni lemah apa, orang lain ke depan jauh dah dia. Nah, dia punya fatwa dia sangat mendahului isu-isu yang seperti ini. Soalan lagi, ada gerakan mengatakan kewajipan utama seorang yang telah mengucap dua kalimah syahadah ialah menunaikan hak kalimah itu, iaitulah mengerjakan dakwah dan bukannya. Jawabnya, dua kalimah syahadah ini menunaikan hak dia apa dia? Bila kita beriman dengan Allah Azza wa Jalla, itu syahadah itu rukun yang pertama. Ada 4 rukun yang sekali dengan dia dikembarkan: solat, puasa, zakat, haji. Maka kemampuan sudah ada, maka semua 4 ini mesti dikerjakan. Kerja amar ma'ruf dakwah itu kerja orang Islam seluruhnya. Kita kena bekerja setakat mana yang kita mampu mengatakan yang benar, melarang daripada kemungkaran. Dan kemungkaran itu tengok kategori lah, tengok keadaan. Ada kemungkaran yang besar yang terlibat kepada pemerintah yang larang, ada kemungkaran yang terlibat benda kecil-kecil yang padan yang dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kawan-kawan kita. Maka kita semua bekerja, bukan semua orang yang kena keluar pergi sana sini lah, duduk di tempat kita pun tak jadi masalah. Wallahu alam. Itulah perbincangan. Ada soalan lagi? Ya. Oh, baik. Baik. Isu ni berbeza di antara emas dengan disadur emas. Dia panggil benda yang sadur emas, dia panggil matliyum bizahab, bekas yang telah dihias dengan emas kat tepi-tepi dia. Lain. Satu lagi dia panggil mumawwah. Mumawwah ni maknanya guna air emas tu. Warna tu memang warna kuning lah. Macam saya ni. Air emas ni gunakan. Bukan emas. Tapi kalau bagi bakar di api yang nak teh emas tu, tak akan jumpa emas itu. Itu tak ada masalah, boleh gunakan. Nah, itu dia panggil sadur dengan air emas. Kalau air emas warna memang gold lah, nampak macam emas lah, tapi dia tidak emas. Dalilnya kalau bawa ke kedai emas, kita nak cek balik, bila dia bakar hangus. Tapi kalau emas, dia akan duduk terkumpul di situ. Itu dipanggil emas. Adapun bekas-bekas yang sebut tadi di gelas tu, ada apa ni, tanda tulisan-tulisan, ada bunga-bunga yang ditulis dengan air emas, itu tak jadi halangan. Bahkan kalau bekas kita punya bekas cantik, pecah, boleh kita tampal dengan tampal daripada perak, ada sedikit untuk tampal, bukan untuk perhiasan, itu dimaafkan. Sama juga dengan soalan tadi, ada setengah bekas ni dia letak perak kat bawah tu untuk pemanas. Alah, itu insya-Allah tidak menjadi larangan, kerana dia tidak termasuk dalam perhiasan kemewahan, tapi keperluan yang bagi dia. Macam tajuk menampal bekas yang pecah dengan perak tadi. Wallahu alam. Ada juga isu cukai, tapi saya ingat hari ini keluar daripada tajuk kita ni. Ya, tajuk kita ni masalah bekas, masalah bekas dengan emas. Yang pentingnya tak bayar zakat, itu haram 100%. Tak apa siapa kata tak boleh nak lari dah. Kalau orang yang ada harta tak bayar zakat, maka zakatnya kena bayar. Ada lagi soalan? Mungkin yang terakhir, silakan. Ni pihak muslimin ada. Muslimin baguslah dia. Bekas emas pun dia tak mau pakai. Dia boleh pakai warga emas je bagi pihak dia. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah dia tak ada lagi, tak ada emas. Nah, kalau tak ada emas tak jadi masalah.
Yang problemnya swasta ni biasanya proses dia tu akan masuk emas. Sebab kalau tak masuk emas dia lembek. Dia tak kira warna apa, emas putih tadi pun dia kira emas walaupun putih. Tapi dia nak bahan penggunaan dia tu, logam tu ada tak emas dalam tu. Jadi kalau ada emas maka tak boleh guna. Itu dia punya kaedah ya. Tembaga pakailah, nak pakai pun tak ada masalah apa. Tembaga tak masuk dalam larangan, dia masuk larangannya emas dengan perak. Dan benda lain, logam, batu, ahjarul karimah bahasa Arab kata, batu yang mahal. Kalau kita pergi beli pinggang yang berapa ringgit harga, berapa ratus harga, tapi buat daripada batu marmar ni tak jadi larangan. Tidak jadi masalah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Macam mana untuk bekas yang jadikan perhiasan sebagai macam souvenir daripada emas dan perak? Tak boleh. Kerana dia boleh pakai perhiasannya untuk orang pakai je. Sebab bekas tu walaupun tak guna, tapi dia sudah jadi bekas. Al-aniyah dikira bekas. Jadi berlaku perkara yang bermasalah di situ. Orang pun kalau tahu rumah kita ni banyak sangat pinggan-pinggan emas ni, mudahlah orang nak masuk. Jadi mudarat tu lebih tinggi daripada tak mudarat. Wallahu taala alam. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tadi Ustaz kata boleh berpakaian cantik kan? Boleh. Masuk muslimah lah Ustaz. Kalau pakaian cantik warna-warni, merah dan sebagainya boleh tak? Muslimah ni boleh pakai apa saja dia nak pakai. Warna merah ke warna apa ke, tapi dalam skop rumah dia, depan suami dia tak ada masalah. Kalau nak pakai merah nak keluar rumah, hati-hati. Kalau tempat banyak lembu bahaya. Kita bercakap dari sudut perhiasan yang dibenarkan oleh syarak. Adapun dalam isu nak keluar rumah, nak pergi tempat-tempat awam yang dihadiri oleh orang lelaki-lelaki, itu ada hukum tersendiri dalam masalah hijab. Dalam masalah hukum hijab itu berbeza. Jadi kalau dalam kumpulan wanita saja, nak pakai apa pun, nak janguk setara mana pun silakan, tapi janganlah sampai mereka tasyabuh bil kufar, meniru pakai orang kafir, ada hukum lain pula. Satu tajuk dosa besar yang saya mengajar di masjid saya, di pondok saya, tajuk dia dosa besar yang ke-33, wanita menyerupai laki-laki. Itu kes berat. Macam pakaian-pakaian yang serupa laki-laki itu diharamkan dalam Islam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang di dalam bab perihal wudu mengambil air sembahyang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.